Okay, today we will continue our lecture. Nampak Boleh, sir. Okay, so basically in power system analysis, okay, in this course kita ada dua bahagian. We have two major topics. Number one is power flow solution atau load flow lah. Okay, so we have covered all the techniques. So we have covered Gauss-Seidel, and then Newton-Raphson, and then fast decouple. Okay, so the next topic is fault analysis. So today we will move to fault analysis. So fault analysis ni you dah belajar dua. You dah belajar dekat EPS. Yang pertama ialah kita panggil balance faults, atau nama lain dia ialah three phase fault. Yang ni you dah belajar dekat EPS. Dan yang you belajar dekat EPS kita panggil circuit reduction technique. Kan, you just minimize the circuit reduction technique. Dan sebenarnya untuk balance fault ni bukan setakat balance fault lah, so kita boleh analisis guna circuit reduction technique, yang mana ini ialah teknik yang you belajar dekat circuit analysis. Dan yang kedua kita akan guna, yang ni akan belajar pada semester ni, this topic, this course adalah you guna matrix. Dia panggil matrix, Z-bus matrix. Okay. Dan fault analysis yang kedua ialah kita panggil unbalanced fault. Okay, unbalanced fault ni sebenarnya you akan belajar, kalau you belajar unbalanced fault ni, dia boleh analisis untuk balance fault juga. Sama je sebenarnya. Tapi biasanya untuk memudahkan supaya tak keliru, kita belajar balance fault dulu lah. Balance fault ni maknanya three phase fault. Maknanya phase RYB kan, ataupun phase ABC lah. ABC kita biasa panggil kan. So three phase fault. The short together, ABC, short together, short to ground. So untuk unbalanced fault kita akan tengok nanti. Dia agak complicated sebab dia ada tiga major unbalanced fault. Yang pertama kita panggil single line to ground fault. Maksud dia ialah phase A. Kalau dia ada tiga phase tu, phase A short to ground. Hanya phase B dengan C tak short. Ataupun phase B yang short to ground. Panggil single line lah, to ground fault. And then kita ada line to line fault. Maknanya phase A dengan phase B short together. Okay. And then kita ada line to ground fault, ataupun kita panggil double line to ground fault. Double line to ground fault. Maknanya A dengan B short and then short to ground. Ataupun A dengan C, ataupun B dengan C short to ground. So untuk tiga-tiga analisis ni dia akan menyebabkan your system become unbalanced. And then in order to analyze the karakteristik, ataupun senang cerita untuk kita dapatkan fault current tu, kita akan menggunakan konsep yang dipanggil symmetrical components. Symmetrical components. Siapa nama kawan yang tak admit? Patut boleh masuk dah, saya bagi link dah kan. Nama dia Firdaus. Dia kata dengan saya dia tak dapat masuk, daripada tadi dia tunggu. Masuk lah, cuba masuk. Saya tak boleh ni sebab saya buat auto admit. Okey, sir. Patut boleh masuk.
Ni Firdaus ada ni? Dia baru dapat masuk Ustaz. Kadang ialah problem Google ni kena buka dulu. So saya ulang balik. Kita dah belajar powerful solution. Sebenarnya kalau analisis dalam for analysis ni, information daripada powerful solution ni yang kita akan guna untuk for analysis. Tapi kebiasaannya kita assume kita punya pre-fault voltage, nama dia pre-fault voltage, kita assume 1 lah, 1 per unit. So normally tak ada masalah lah, tanpa powerful solution pun kita boleh buat analisis lah kalau kita assume 1 per unit. So ini adalah flow untuk this course sampai akhir semester. Kita dah cover this one. So yang ni tinggal tunggu test je, saya tak show lagi koordinator section 1 bila. Rasa soalan pun dah vetting. Macam saya kata lah, ada 2 soalan. Bukan saja dengan fast decouple, saya buat soalan fast decouple. Tunggu lah. Tunggu information daripada section 1 buat salukan koordinator. So for analysis ni walaupun you dah belajar dekat EPS, kita akan cuba recap balik. Tengok apa benda you faham. Sebenarnya yang ini kalau saya boleh katakan, this part ialah normally dia sebenarnya ialah numerical method lah. Numerical method kan, numerical method plus memang sebab everything is you do partial derivation, alternatively it's all part of the numerical method yang you apply dekat power system. And then the second part ni, yang for analysis ni sebenarnya dia basically ialah circuit analysis yang belajar dekat kelas circuit analysis lah. Kalau zaman saya dulu circuit teori lah. Dia hanya menggunakan konsep yang simple sebab at the end of the day you nak cari fault current. Tu je. Bila fault berlaku, you nak cari fault current. So tujuan utama dia ialah mencari fault current, IF. Tapi depend pada sistem. So daripada fault current ni kita hanya gunakan equation yang simple, equation yang belajar daripada you belajar bila semua electrical engineer supposed to be know, iaitu V equals to I Z ataupun V equals to IR. So nak cari I, V divide by Z. Yang mana V pun kita dah tahu iaitu 1 per unit. Maka yang you nak cari ialah Z. Z ni ialah Thevenin. Z Thevenin ataupun nama lain dia ialah equivalent Z lah. Macam contoh you dapat soalan cari ada berapa banyak soal resistance, cari rintangan setara. Itu sebenarnya. So everything yang you belajar dekat for analysis ni sebenarnya tujuan dia hanyalah untuk mencari rintangan setara saja. Saya ingat dulu masa saya interview kerja dekat Panasonic dulu, soalan dia ialah cari rintangan setara. Very fundamental. Bila interview boleh jawab everything, and then dia tengok CV saya, pernah main bola, main rugby semua, so dia kata very good because Panasonic dia ada sukan tahunan dia. Sebab dia ada sukan tahunan peringkat department, and then dia go for, tak tahu sekarang ni, dia go for Inter Matsushita. Dulu nama Panasonic Inter Matsushita lah. So bos memang puas hati, memang nak ambil, tapi bila dia suruh dia bagi soalan, saya tak boleh jawab. Salah satu soalan dia ialah soalan diode lah, sebab saya kuliah electronics. Saya pun dulu electronics, undergrad. Diode lah, soalan diode. Diode, senang cerita dia bagi dalam 5 atau 6 soalan. Salah satu soalan dia ialah cari rintangan setara. Dan saya salah semua, malu. Tapi oleh kerana dia memang nak ambil saya, dia suruh saya study balik. So balik tu saya study balik, and then dia kata ingatkan soalan, saya pun kata ingat. And then datang second interview ialah untuk jawab soalan je. Jawab soalan and then betul semua lah. So dia kata ada improvement lah. So soalan antara dia soalan rintangan setara. Contoh dia bagi soalan, dia bagi resistor kan. So cari rintangan setara, ni ada source ke apa, cari Z kat sini ataupun RTH ke. So apa ni buat, you boleh guna current divider. So yang ni parallel sequence, ataupun you belajar dulu delta to Y transformation kan. Begitu lah you akan pakai kat kelas ni. So benda-benda ni yang you belajar dekat circuit theory, so you pakai kat sini. So basically sebenarnya
topik ni adalah topik mengulang dan bersama dengan tambahan new information lah. Contoh macam symmetrical components, yang itu adalah benda baru lah. Sebenarnya kalau tengok buku pun kadang-kadang dia start dengan symmetrical component baru dia bagi ke semua faults. But fault ni dia tak semestinya boleh kategori dua, balance and unbalance pun, sebenarnya dia boleh terus bagi kepada 4 lah. Single line to ground fault, line to line, double line to ground dan three phase fault. Dia sama je. Sebenarnya yang ini pun dia cari symmetrical component juga, tapi bila you belajar dekat EPS dia tak highlight pun dia tu symmetrical components. Jadi tak apa, kita ikut buku Adi Sadat ataupun kita ikut buku apa ni yang dah biasa orang buat lah, sebab dia belajar EPS. Ni just kita akan tengok cara circuit reduction dan kita akan tengok cara guna matrix Z mask. Okay. So that's why tajuk ni adalah review balance fault. Fault in a circuit is a failure which interferes with normal flow currents. Kalau you ingat, bila kita study load flow analysis ataupun power flow solution, dia ialah pada keadaan steady state condition. Maknanya tidak ada apa masalah. So you ada load, you ada demand, you ada power supply, and then you boleh cari current, you boleh cari converge power flow solution without any problem. Maknanya pada satu masa. But fault kita akan tengok bila ada satu because dalam power system you tak boleh elak. Sebab fault ni akan berlaku mana pun. That's why kita akan ada gangguan lah. Okay, so example of fault in a circuit, overload. Okay, ni kalau tengok dekat distribution. And then fault electrical equipments. And then biasanya ialah transmission line faults lah. Due to lightning ke, gempa bumi ke, ada apa ni, tumbang ke dan sebagainya lah. So benda ni memang tak boleh elak. Okay, overload faults are caused by unexpected increasing of loads, tiba-tiba load demand tinggi. Okay, and then faults on electrical equipment. That's why kalau you belajar betul-betul dalam power system ni, BEP lah, sudah BEP you belajar power system, you belajar load flow, you belajar fault, next ialah you belajar protection circuit. Kan, so biasanya relay coordination, you punya komponen-komponen dalam power system lah. So that's why itu antara related lah. So saya dulu pun pernah mengajar di Unimap, mengajar protection saja. Protection tu pun ada protection 1, protection 2. Saya mengajar diploma. So it's very very deep. Dan susah juga ni. Sebab saya tak nak belajar. Okay, so itulah, so itu flow power lah, flow of knowledge in power system. You belajar load flow, and then you belajar faults, and then you belajar symmetrical components, and then you belajar protections. In terms of operation, you belajar power system operation and control, how you want to control economic dispatch, and how you control the real and reactive power. Itu dekat power system operation lah. Okay, and then ada lagi certain subject you belajar dengan high voltage direct current to flow power system, and then you belajar power quality. Power quality ni sebenarnya more on advanced lah. That's why you belajar dekat elective. Okay, and then fault of electrical equipment caused by lightning. Ni biasa common lah, lightning. Insulator breakage, product design which is out of specification, improper installation of equipment. Ni pun biasa juga. And then dia biasa kadang-kadang melibatkan, biasa kita kurang sikit kot ethics lah benda ni, nak rasuah lah sebagainya kan. And then transmission and distribution overhead lines, fault occurred by lightning, storm, fallen trees and snow. Kita tak ada snow, tak masalah. PI zaman ni tak tahu kan, Mekah pun ada snow sekarang. Okay, so and then sebenarnya dalam transmission line pun kita ada beberapa kategori kan. Kita ada overhead line, kita ada underground, kita ada distribution dan sebagainya. So semua tu akan memberikan impact yang sama. Ni contoh, ni tengok tahu ni Flextronics ni, company. Kena lightning strike lah. Dan ni tengok ni ada lightning apa ni, LPS, lightning protection system. Dia pakai bukan protection system pun, dia lebih kepada, kalau you tengok ni macam just a simple rod je kan.
You belajar, antara yang you patut belajar ialah Lightning Protection System lah, LPS. And grounding. Okay, grounding ni penting lah. So kalau you pergi dekat, kalau you lalu dekat Petronas kat Ketih tu pun, you akan nampak kadang ada bukan setakat rod ni, dia ada streamer kan, dia ada macam untuk attract lining, macam mangga gitu. Tujuan dia untuk attract lining supaya lining tak attack equipment lah, supaya dia buat proper protection system lah. Okay, ni bila dah berlaku, so memang kita boleh buat apa lah. Okay, ini impact dia, lembu pun mati. Macam mana? Ini natural disaster lah, transmission tower pun boleh tumbang. Okay, and then snow tu lagi. So negara kita tak ada snow. So ni pun antara problem lah bila di negara-negara sejuk. Okay, dan ada distribution transformer dan sebagainya. Please accept the request. Siapa request? 43 orang. 42 satu lah, satu orang. Siapa lagi tak masuk? Kawan awak? Kadang-kadang kita buka ni boleh masuk. Okay, ni for analysis. So dalam this course di 3143 ni kita belajar dua kan. Kita belajar power flow, maknanya kita evaluate normal operating conditions. Saya kata tadi lah. And then for analysis, we evaluate abnormal operating conditions. Okay, so this is called types, balance faults ataupun three-phase fault lah. Single line to ground, double line to ground, line to line. So ada 4. So yang 3 ni kita biasa kita akan tengok nantilah. So then fault ni pun dia macam power flow juga ah, depend pada sistem lah. Kalau sistem tu simple je, ada 2-3 bus je, senang lah. So kalau sistem tu interconnected bus, tu yang jadi susah lah, kan? Okay. So why we need to learn this fault analysis? Because to specify the rating of circuit breaker. So biasanya itu saya kata yang belajar ni, dia akan next patutnya dia belajar protection scheme lah. To specify the circuit breaker and fuse, and then to setting the relay, and then to specify the impedance of transformer and generators. Ni biasa SD prime tu lah. Kita tengok nanti. Magnitude of fault currents depend on the impedance of the network, the internal impedance of the generators and resistance of the faults, and then network impedance are governed by the transmission line impedances, transformer connection impedances, and grounding connection. So yang ni akan jadi complicated. Okay, instead of line saja, tapi kita akan tengok juga dekat internal punya impedance of generator, and then juga tengok juga pada kita punya sistem kalau ada connection, transformer connection juga, dan juga grounding connection of the generator as well as the transformer. Itu yang buatkan dia complicated untuk study ini. Tapi kalau you faham the fundamental knowledge of obtaining the Z, the equivalent Z, supposed to be no problem. Okay. Dia kata benda ni adalah very fundamental. Simple, bukan simple lah, maknanya kalau you fundamental strong, circuit analysis dapat A, supposed to be no problem lah. So, okay, for the fault studies untuk the ni value untuk generator lah. Dia ada X prime and X double prime. Ini untuk sub transient, and this one is transient period. So never mind, so ni kita akan tengok. Kita akan cari ni just bagi dalam soalan. Okay, and then fault represent instruction network change. Normally kita akan tengok kita punya sistem, kita akan buat dalam single line diagram lah. Kalau dapat single line diagram, kita tukar kepada impedance diagram. Okay, so the first order method, okay, katakanlah bila fault berlaku, lightning strike atau fault berlaku, normally dia ada fictitious ataupun dia ada impedance yang created by the fault. Okay, tapi kalau kosong, the impedance kosong, dia kita panggil as a bolted fault ataupun solid fault. Maknanya bila dia kosong, dia punya fault current akan lagi tinggi ya. Kan, sebab kita punya fault, saya kata tadi, kita punya fault current equals to voltage divided by Z. So makin
tinggi punya Z, makin rendah lah punya fault current kan. So sekali makin rendah you punya Z, so you punya fault current tinggi lah. So biasa kita akan guna Thevenin methods. Okay, and then kadang-kadang kita ignore, kadang-kadang kita tengok depend pada soalan. And then generators are modeled as an EMF behind the subtransient or transient reactance. And then untuk mudah kita assume shunt capacitance, kita ignore je lah. And then kita system as having no load ni untuk simple lah. Kadang-kadang boleh juga kalau saya nak letak ada load. Okay, this is a balanced three-phase fault. Bila kita three-phase fault, ni lah, A, B, C short together. Kalau balanced three-phase fault, juga kita boleh refer to balanced three-phase fault to ground. Maksudnya they short together and then short to ground. Dan biasanya kalau dalam reality-nya memang jarang berlaku lah. That's why dia lebih kepada macam ideal case. Tapi dia paling severe kalau berlaku. Kalau three phase ni short to ground, dia lebih severe. Yang biasa berlaku ialah single line to ground fault ataupun line to line fault. Okay. So yang ni boleh kalau nak tengok, saya biasa skip lah ni. Saya punya kelas biasa saya skip part ni. Sebab saya punya soalan biasa sampai dapatkan fault current-nya. Fault current pun biasanya sebab kita bekerja dalam per unit, jarang saya minta dalam ampere. So biasanya output dalam per unit lah. So ini kalau kita tengok boleh tengok. Biasa contoh lah, kita tengok contoh. Ni kita belajar dekat EPS. Kita just rewind sajalah. Kita mau recap dulu. Okay, soalannya three-phase fault occurs at point A. Ni kan. Three-phase fault lah, three-phase fault. The generator G1 has subtransient of 15%, and G2 has subtransient of 10%. So yang problem lagi ialah you punya equipment ni berlainan base. So that's why kat sini you kena ingat balik apa you belajar dekat mesin, cara nak tukar base. Itu pun biasa student pening. Okay, 15%, 10%. The transformer has subtransient reactance 5%. Assume base is 30 MVA. So kita assume base dekat sistem ni kita pakai 30 MVA sebagai base. And transmission line voltage is 30 kV. So line 33 kV. Find the fault current. So apa yang perlu buat? First kali bila dapat soalan macam ni, you kena construct the impedance diagram. Atau buat susah-susah. And then you kena tukar fault apa ni, base lah. Pertama sekali you kena tengok soalan dia nak guna 30 MVA base. So kita punya base ialah 30. Dan dipakai voltage base 33 kV. Maknanya kita refer pada high voltage punya transformer kan. Betul tak? So ni lah, ni kita punya base. So transformer kita punya value ialah tak berubah lah sebab kita pakai base yang sama. So dia ialah 30 MVA 5%, maka transformer kita ini ialah J0.05. Dan kalau kita tengok kita punya voltage, dia couplet dia memang transformer ni lah. Dia ada lower voltage, dia ada high voltage. So kita pakai kita punya voltage, high voltage sebagai base kan. So kat sini kita punya base, sini ialah 33 kV. Base lah, 30 MVA. So sini ialah berapa? Sebab 1/3, maknanya 33 bagi 3, sini 11 kV je. Okay. So sekarang ni base dah bertukar. MVA semua sama. Base saja base current, base voltage saja bertukar sebab transformer. Okay. So untuk generator satu ditukar base lah. Cara nak tukar base ialah pada base yang lama 20 MVA, value dia ialah J0.15. 15% ni maknanya 15 bagi 100 lah. 20 MVA. Sekarang ni kita pakai 30 MVA.
So ni you just guna simple comparator je lah. So 30 bagi 20 darab dengan J0.15. Tapi you kena darabkan dengan voltage kan. Tengok voltage base. Oleh kerana voltage base sama, dia 11 kV, 11 kV square. So biasa kita boleh ignore lah, tak masalah. So that's why dapat untuk ZX G1 dia ialah 30 bagi 20 darab J0.15. Untuk G2 base lama 10, value impedance dia ataupun dia punya persen dia ialah subtransient dia 10%, maknanya dia ialah J0.1. Sekarang ni kita nak tukar pada base baru sebab kita nak jadikan semua 30 base, 30 MVA sebab kita punya base 30. So new value ialah 30 MVA kan. So nak dapat dia, ini bahagi ni darab ni. So 30 MVA bahagi 10 MVA. So MVA akan cancel, darabkan dengan J0.1 per unit. So dia akan dapat value dia berapa? 0.3 kan. So dia dapat value untuk XG2. Okay. Untuk transformer maintain sebab tak ada masalah. Dia ialah kita punya base yang kita refer. So dia 5% nya. So mana J0.0 ini. Okay. Solve untuk part low voltage. Untuk high voltage dia quite tricky sebab dia bagi value transmission line punya value dalam ohm. So ingatlah kita bekerja dalam per unit. So apa yang perlu you buat, you kena cari Z base. Z base yang ni you kena ingat sampai bila-bila, dia ialah kilovolt base square bagi dengan MVA, dia punya base. So sekarang ni berapa kilovolt awak kat sini? Kilovolt kat sini berapa? You boleh jawab. Ni just revision ni. Berapa kilovolt? High voltage? 33. Ha? 33 bukan tu? So high voltage 33 kan. So dia punya base ialah 33 kV square bahagikan dengan base kita lah. Base kita ialah 30 MVA. So you akan dapat berapa ohms. So Z base ni dalam ohm. Bila dah dapat dalam ohm, baru you boleh cari Z dalam per unit. So maknanya yang solution dia. Yang tadi kan. So generator pertama 30 bagi 20 dah 15, so dapat 0.225. Generator kedua 30 bagi 10 dah 10, dapat 0.3. Transformer tak ada masalah sebab dia 30, memang dia kita refer pada dia pun. 30 bagi 31 dapat 0.5, dapat 0.5. Ni Z line. So kita kena cari Z base. Z base kita ialah V base 33 kV square bagi dengan 30 MVA dapat 36.3. So dapat Z dalam per unit. Value dia 3 tambah 15 ohm. So bagi dengan ni, so ni ohm dengan ohm cancel akan jadi per unit lah. So dapat line 0.0826 tambah J 0.4132 per unit. Bila dia dapat value ni, you kena buat, tak ikut gambar ni lah, gambar ni pun dengan dia. You dapat macam ni, you boleh cari, you kena transform dalam bentuk impedance diagram lah. So G1 tadi kan, G1, biasa G1 akan ada back EMF lah. So this is the value, and then ada refer to ground. So ni XG1. Ni pula, ni ialah XG2, ni ground lah. And then ada jumpa transformer kan, transformer kita tukar dalam bentuk impedance. Ni ialah XT. And then kita ada line ada resistance dan juga impedance. And then short, fault kat sini. So ni ialah X line lah, Z line ataupun okay. So line awak kat sini. So ni ialah 0.0826 tambah J 0.4132. So daripada sini you tengok apa yang perlu you nampak. Bila fault berlaku nak cari Z Thevenin ataupun X Thevenin, you tengok daripada titik point fault ke refer to ground. Okay, that's why you nampak kat sini, you tengok ke sana lah. Betul tak? So you akan nampak ini siri.
nak sikit. Dia akan nampak daripada gambar ni, daripada titik fault ni, dia tengok ke titik, daripada titik fault merujuk ke ground. So you akan nampak ini bentuk siri. Saya bagi nama A lah. Ini dia akan ada satu cabang kan. So kita boleh bagi nama B, and then ini adalah C. So kita nak cari Z Thevenin. Dia ialah A ni, A tambah kan titik point, ni cabang. Cabang maknanya B parallel dengan C. Boleh? Cara nak solve ni. Kadang-kadang student dia dah sampai sini dia tak tahu nak solve. Dia dah buat sampai impedance diagram tapi dia nak simplify dia tak reti. So ini kita panggil, that's why kita nama dia circuit reduction technique. Kita kurangkan circuit tu, kita reducekan circuit ni. So yang A ni ialah X transformer tadi 0.3 tambah dengan ni. So you akan dapat A kita 0.0826 tambah J 0.3 tambah 0.4 dapat 0.7132 kan. B dengan C dah dapat lah, B dengan C. So maknanya sekarang you buat B dengan C dulu. So B dengan C, B parallel dengan C ialah apa? Yang ini pun boleh student tak payah. Saya nak ajar senang sebenarnya. Bila you guna calculator kadang you boleh simple je kan. You boleh pakai konsep kalau you ingat parallel ni B darab C bagi dengan B tambah C kan. Ataupun you pakai saja 1 tambah B tambah 1 tambah C and then you inversekan. Betul tak? So guna kalkulator 1 bahagi 0.225 tambah. Sebab dalam kalkulator awak dia tidak akan tambah dulu. Dia akan buat yang dah harap dulu. So 1 bahagi B dia akan buat 1 bahagi 0.225. Jadi you tekan tambah dia tidak tambah siap-siap. Awak tekan tambah 1 dia tak akan tambah 1 lagi. Sebab 1 ni you nak buat 1 bahagi. Okay, 1 bahagi C 0.3 you akan dapat terus. You tekan sama dengan and then you inverse kan 1 bagi depan tu you akan dapat value. And then dah dapat tu semua baru you tambah dengan A you akan dapat result untuk Z Thevenin. Lihat, laju tak soalan? Yep. Yang A tu kan? Ya. Saya cakap tambah J 0.7132 tu bukan kan sir, dia 0.4632 kan? Sebab tambah 0.4. Ada ni. Oh, silap. Bukan 0.3, 0.05. Okey, terima kasih. Ni 0.5, bukan 0.3. Transformer. Okey sir. Okey, terima kasih. Ni. Silap. 0.05 silap, bukan ni SG. XT ni. Tu dapat berapa? 0.4632. Okey, 4632 ya. 4632. Okey, tengok saya dah biasa buat benda ni pun saya silap. So you dapat ini, you akan dapat Z Thevenin. So jawapan dia ni lah. So ini the simplified network. So pada saya boleh lah. Cuma kalau dalam exam better you bagi nama macam saya buat ni. Bagi nama A, bagi nama B, bagi nama C and then you terus buat jawapan. Tak boleh you buat ni and then you parallelkan. Boleh je nak buat. So you dapat Z ni. Soalan so cari fault current kan. So you tak nak buat cara ni boleh tapi saya tak suka. Saya kata biasa pre-fault voltage kita berapa? Pre-fault voltage kita 1 per unit. So maka dapat Z dapat fault current. Fault current dalam per unit. So 1 bagikan dengan Z Thevenin. Okay, so dia dapat tu jawapan. Ni lah 1 bagi ni. Okay. Atau you nak buat cara ni ikut sebab maka sama je. Ini jawapan dalam ampere. Jawapan saya dalam per unit pun cukup. Boleh? Simple kan? Ini just revision daripada circuit analysis dan juga yang you belajar dekat EPS. Ada soalan? Patut tadi tengok tutur soalan ni. Kita boleh stop lah. Okay. Hari Isnin ni hari Khamis ni kita akan tengok contoh-contoh soalan lah. Sebab saya sebenarnya saya kumpulkan
daripada start saya di UMP ni, saya kumpulkan soalan sejak saya daripada Unimed lagi. So saya ada banyak buat bank soalan. Kita boleh discuss semua sekali ya. Soalan tu biasa student saya tengah nak buat teaching module ni, solution manual. Contoh, saya nak bagi dua dengan Cik Rizwan. Untuk Ford saya settle lama dah. Ni soalan Ford. So ni saya nak buat buku lah sebenarnya. Ada bank soalan lah. Bank soalan. 1, 2, check solution. Adalah penyampaian yang mudah. And then 3. So, dia kompleks. Bila kompleks dia, bila soalan tu jadi kompleks, bila you ada banyak bas lah. Contoh banyak bas. Ni ada 4 bas. Kan? So dia akan jadi kompleks. So yang ni you kena buat Y to delta, delta to Y. Okay, and then boleh dari situ you boleh buat guna Z bus ni yang kita akan belajar nanti. Z bus ni senang. Cuma kadang dia budak akan confuse sikit lah. And then ni 4 bus system network. Kalau tengok contoh-contoh soalan final macam saya you boleh refer kan dekat library kan. Ni semua contoh-contoh soalan final yang biasa student saya boleh katakan 10% atau 50% saja yang student dapat betul depan lah. Yang lain semua salah. So that's why saya rasa kena buat module solution ni lah supaya boleh nampak. Okay, ni unbalanced fault. Ni 3 bus. Dan ni pun baru berapa soalan je ni. Dah 40 pages lah. Ni baru fault lah. Okay, then ni 6 bus. 6 bus. So sebenarnya soalan final macam ni lah. You ada sistem and then kena cari semua fault. So ni ada berapa bus. Yang simple je ni. Okay. Contoh ni contoh. And then saya pernah bagi soalan yang agak susah agak kat student. Sebab masa tu student batch tu ramai yang bagus-bagus. So saya terpaksa bagi soalan susah. Still ramai yang dapat A. Ni saya bagi soalan ni. Ada 12 bus. 12 bus. Fault berlaku dekat sini. Yang ni kena buat sampai 2 kali delta to Y transformation. Ni delta to Y. Lepas tu dah dapat gini, buat lagi sekali. Dah dapat gini 3 kali. Ni Y to delta balik. Tapi ada yang betul lah. Saya ingat masa tu ada yang batch tu memang pada saya bagus lah. So saya terpaksa buat soalan susah. Okay, so semua saya bukukan lah. Ini contoh. Sampai 40 pages. So yang terkini pun banyak agak saya. Kadang-kadang saya malas saya ambil je soalan ini. Bagi soalan final kadang tak sempat nak buat. So ni contoh lah solution manual. Saya plan nak buat untuk you punya junior lah, tak sempat untuk you all. Okay, kita discuss yang ni kejap and kita boleh stop. Okay, synchronous generator shown in figure below. So tengok sini. With some transient reactance 10%, 50%, 15% respectively. 10%, 15, 15. Three-phase fault occur at point F kat sini. Assume base 50 MVA at transmission line voltage kat sini 11 kV. Find out MVA fault current. Kalau saya, ni bukan soalan saya lah. Soalan saya biasa check fault current ni. So apa boleh buat? So sekarang ni boleh nampak kita punya MVA tak sama. So yang pertama sekali you kena tukar you punya base. So SG1 cari base baru lah. So ni base lama.
base lama 10. Ingat ini cara saya yang saya rasa paling senang lah ni. You boleh ingat sebab ini benda you belajar dekat, you boleh apply matematik daripada sekolah rendah je ni. 10 MVA 10% ataupun J0.1. Dia macam tukar unit. Ingat belajar tukar unit tu. Macam mana you belajar tukar unit tu? Katalah you ada 2.5 km. Berapa milimeter? Kan? So macam mana nak tukar? Yang kena ingat konsep dia 1 km sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. So nak dapat milimeter, yang ni darab yang ni darab yang ni. Kan? So berapa juta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya 1 km nak dapat milimeter ialah 1 juta milimeter. So sekarang ni kita ada 2.5 km. So berapa milimeter? So 2.5 km bagi dengan 1 km. Kilometer akan cancel, darab 1 juta milimeter. Jawapan akan tinggal milimeter. Kan? Sama je konsep dia dengan ini. Bila dia 10 MVA, value resistance dia 0.1. Terus sekarang ni kita punya MVA yang baru ialah 50. Kan? So 50 MVA bagi dengan 10 MVA, sebab MVA ni akan cancel, darabkan dengan J0.1. Jawapan dia dalam per unit. So dia akan dapat 0.5. Betul tak? Sama juga untuk generator 2. Value lama dia 20. Nampak? Bagi ni. MVA lama 20. Berapa value dia? 15. 0.15. MVA baru 50. So 50 bagi 20 darab J0.15. Kan? So that's why dapat 0.375. Generator 3 pun sama. 50 bagi 20 darab 0.15 dapat 0.375. Transmission line pun sama. Value lama dia ialah 10. Kita cari value baru. 50 bagi 10 darab 0.05 dapat 0.25. And then cari X line 2. 50 bagi 8 sebab value lama dia 8. So daripada situ semua you reconstruct balik. Saya tak suka buat gambar gini. Dia complicated. Dia akan jadi pening. So biasa saya akan lukis balik. Saya tak buat common ground. Buat je ground kat situ, tak masalah pun. So ni ialah you punya G1 ada ground. Dia common kan ni? Dia tak common. So jangan lukis balik. You nak lukis macam ni boleh. Tapi saya buat cara saya lah. Saya suka cara saya. So setiap generator ni dia akan ada ground. And then ada generator source back EMF kan punya function punya ni. So dia ada dia punya value. Value dia je 0.5. You dah convert tadi kan. So antara bus satu, bus ni dengan ni titik fault ni. Titik fault kat sini. Dia ada satu transmission line. Yang mana transmission line ni ialah J 0.25. And then ada generator 2 pula. Ground, yang ini adalah J 0.375. And then antara ni ada transmission line lagi. Dia ialah J 0.25. And then ada generator 3. Ni ialah J 0.375. Okay, daripada sini you nampak apa yang nampak. Kita boleh ignore ni sebenarnya. Kita boleh assume ni ialah tak ada apa-apa lah, tak ada source. So kita concentrate pada impedance saja. So kat sini you nampak daripada titik fault, apa yang you nampak?
Daripada titik fault ni, fault kat sini kan. Sini lah sebab dia sama je. Fault kat sini. Dia nampak dia cabang. Betul tak? Dia kan cabang tu. Bagi dia nama A. Ni B. Okay. So dia nampak ni cabang. And then bagi dia nama ni C. Ni D. Ni E. Ni dia cabang. Yang ini dia cabang. Tapi yang ini sebenarnya dia boleh series. Kan? Sebab titik ni dia tidak cabang lain. So yang ini D dengan E ni series. So ni dua ni dia boleh tambah je. So dia akan dapat. So D plus E ni dia ialah J 0.345 575. Betul tak? So 575. Yang ini. Kemudian D dengan E ni dia parallel dengan C. Betul tak? So dia parallel dengan C. So dia adalah J 0.575 parallel dengan 0.375. Cuba parallel kan dapat apa? Dah ada depan dia sini. Okay. Dia dapat J, patutnya dapat J 0.2344. Boleh confirm lah. Ini. Kemudian dia series dengan ini kan. Ini sebenarnya bila kita dah parallel kan, kita dah simplifykan dia, dia series pula dengan ni. So, dia tambahkan dengan J 0.25. That's why dapat yang ni, value yang ni, dia adalah J 0.4844. So, dah settle yang ni, dia parallel dengan 0.5. Dia parallel dengan 0.5. So, dia dapat A depan. So, dia ialah 0.246. Dia confirm lah depan ni. So buat J 0.4844 parallelkan dengan 0.5. Berapa dapat? Itulah jawapan dia untuk Z tergini. Dan nak cari fault current, satu bagi dengan yang you dapat tadi. Itu ialah fault current dalam, biasanya dapat negatif J lah. Dapat J kan, negatif J berapa per unit. So you tinggal jawapan sampai masa tu, dapat makan penuh. Kalau you mengada-ngada, you nak tambah juga, you daratkan dengan base, cari dalam ampere, pun makan pun sama juga. So jawapan sampai per unit, saya bagi makan penuh. Boleh? Kelas? Senang tak? Ya. Cara penerangan saya ni senang ke susah? Saya percaya penerangan ni adalah paling senang. Daripada, ya, kalau you tengok gambar ni memang dia simplify kan. Okay, that's why saya kata, depend pada you lah. Saya cuba tunjuk cara mudah. Pegang kata-kata saya ni, bila berlaku fault, tengok titik fault tu dan refer ke ground. Maknanya kita nampak dia kat ground. Tapi yang ni jalan dia berliku sikit sebab dia ada resistance semua ni. So kita solve satu-satu. So ini parallel dengan keseluruhan ni kan. So keseluruhan ni pula kita start dari hujung ni lah sebab yang ini dia series sebenarnya. So dia tambahkan dulu dapat series. Dan dia pula daripada titik ni dia parallel dua ni. So dia parallel dengan C, dia parallelkan dapat jawapan. Kemudian dah dapat jawapan ni dia sebenarnya series dengan jawapan yang B ni. So you series kan. Kemudian dia sebenarnya ialah parallel dengan yang 0.5 ni. Itu dapat jawapan. Boleh? Saya harap dia mudah lah. Ini baru simple. Apa ni, dia tak bercabang-cabang lagi. Kalau bercabang-cabang dia ada data tu Y tu, tu memang kena renung-renung sikit lah. Macam contoh soalan tadi sebelum. Tak apa, kita akan, jangan takut, kita akan tengok contoh-contoh soalan ni. Biasanya saya tahu dah memang saya akan bagi. Siapa yang tak concentrate, dia memang tak boleh buat lah. Senang cerita saya kata, dia sebenarnya, dia ialah circuit reduction ni, dia ialah circuit analysis. Cari rintangan setara sebenarnya. Macam saya kata tadi lah, saya punya pengalaman interview kerja, dia suruh cari rintangan setara. Dia bagi rintangan berterabur, okey, cari rintangan setara. Saya ingat lagi soalan pertama saya dalam circuit analysis ataupun circuit teori, soalan test yang pertama, dia bagi rintangan memang berterabur, tapi dekat hujung-hujung tu dia shortkan. Kelas saya seorang je betul. Lecturer, dia sekarang ni lecturer dekat Unimed. Yang lain semua salah. Jawapan dia kosong. That's why bila you bayangkan soalan tu, satu soalan test 25%,
masa dalam sejam, jawapan dia kosong. Lecturer nak nada memang senang. Saya dah ada beberapa pengalaman lah, jawapan kosong soalan final. Kita kira macam nak gila tapi akhirnya jawapan kosong. Sebab dia ada satu line tu dia short to ground. So cari. Saya pun buat data tu y tu data, tengok salah. Dan kebetulan kawan saya tu duduk sebelah saya, dia tanya saya dapat berapa. Saya kata tengah kira ni. Dia tunjuk kat saya kosong. Dia seorang ni betul. Saya kata fundamental tu penting. Fundamental. Benda basic. Benda tu short to ground. You kira lah resistor berapa pun, dia short to ground. R mesti kosong. Contoh. Okay. Saya satu saja. Ada soalan? Setakat ni saya tak pernah bagi lagi soalan itu. Mungkin boleh kot saya ni. Senang untuk saya menanda. Tak nak sebab kalau ramai kan. Jawapan kosong. Saya masa master pun sama juga. Saya punya subjek tu dengan Prof. Hussein nama dia. Saya ambil subjek Lightning Protection System and Grounding. Lightning Protection System and Grounding System. Nak kira kalau you belajar dia ada guna ladder diagram tu dalam lindung tu bila aku fault. Lala jawapan dia kosong. Saya punya lah kira macam apa. Tapi masa nak jawab tu saya rasa macam pelik pula bila kira dapat depan ni. Kalau tengok balik soalan dia, lepas tu bila dia nak kutip soalan tu dia kata jawapan kosong. Nasib baik saya tulis dua jawapan. Jawapan pertama bila kira dapat gini, tapi sebenarnya daripada soalan yang diminta jawapan kosong. Dah soalan sejam lebih. Kawan saya dah melangut kat tepi. Itu. Ya. Jawapan kosong kata dah. So itu yang paling penting sekali, fundamental. Okey, ada soalan? Tak ada, sir. Okey, Tak ada, sir. Kita jumpa hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.